Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan ataupun saluran YouTube yang akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa alaihissalam di dalam video kita yang bertajuk Adam alaihissalam The Untold Story. So this is part 2 lah. Okay. Jadi alhamdulillah hari ini sepatutnya kita akan sambung kisah taubat Nabi Adam alaihissalam seperti yang diceritakan oleh Imam At-Tabari. Okay, ini adalah sambungan daripada yang saya cakap hari itu. So macam biasa saya akan baca nota yang saya ada ni tadi dan insyaAllah kita boleh continue lah kot. Alright. So, okay, saat Nabi Adam alaihissalam jatuh dari syurga dan menyentuh tanah di pegunungan di tengah-tengah Ceylon. Ceylon maknanya di Sri Lanka. Okay, so maksud kata kalau ikut Imam At-Tabari, Nabi Adam turun di Sri Lanka. Okay, baginda memahami dengan mendalam. Baginda memahami dengan mendalam betapa besar kehilangannya dan dosanya. Alright. Dia tetap menekuk mukanya di bumi dan tidak mengangkatnya, tetapi membiarkan air mata mengalir dan meresap ke dalam tanah selama 100 tahun. Ini ikut Imam At-Tabari ya. Dan dia kekal dalam kedudukan tu, maknanya 100 tahun Nabi Adam alaihissalam bersujud. Okey, tak angkat kepala. Maknanya malu sebab baginda tahu dah kehilangan yang sangat besar. Yalah, duduk mula-mula di syurga, everything was fine, relax. Okay, banyak free time, easy kan. Tiba-tiba jatuh ke dunia, macam-macam boleh jadi ya. Dan dia kekal dalam kedudukan itu dan air matanya membentuk aliran yang mengalir menuruni gunung. Yang masih mengalir, yang sekarang ni di Pulau Ceylon tu ataupun di Sri Lanka tu dia panggil the Adam's Peak. Di puncak Nabi Adam. Dan sehingga sekarang air itu masih mengalir. Malah of course lah kan bila air banyak mengalir ni tumbuh-tumbuhan pun banyak lah, betul tak kan? Okay. Dan dikatakan bahawa air itu dieksport untuk tujuan perubatan. Masya Allah. Tak tahulah pula, saya pun tak pernah tengok lah di Malaysia kan. Mungkin tempat-tempat lain mungkin ada lah. Wallahualam. Jadi selepas 100 tahun berlalu, Allah mengasihani Nabi Adam alaihissalam dan mengutus malaikat Jibril kepadanya yang berkata, Allah memberi salam kepadamu wahai Nabi Adam. Dia menyuruhku berkata kepadamu, bukankah aku telah menciptakanmu dari bumi dengan kehendakku? Bukankah aku telah memberikan syurga kepadamu untuk menjadi tempat tinggalmu? Mengapa masih menangis dan mengeluh? Nabi Adam alaihissalam menjawab, bagaimana saya tidak menangis dan bagaimana saya dapat menahan diri daripada mengeluh? Bukankah saya telah kehilangan perlindungan Allah dan tidakkah saya melanggar kehendaknya? Jadi Jibril berkata, jangan menyusahkan dirimu sendiri. Bacalah perkataan yang akan aku ajarkan kepadamu dan Allah akan memberikan kepadamu taubat yang dia akan terima. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Keduanya berkata, maknanya serentak, sebab ini keduanya berkata, mana Nabi Adam pun sebut, Siti Hawa pun mungkin sebut jugalah dalam masa yang sama Allah turunkan, sebab dikatakan bahawa Jibril dengan Nabi Adam alaihissalam, Mikail dengan Siti Hawa alaihissalam. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Right? Nabi Adam alaihissalam belajar dari firman Tuhannya dan Allah kembali kepadanya kerana dia adalah pengasih dan dia kembali. Nabi Adam alaihissalam melafazkan kata-kata ini dan dalam kegembiraan yang dirasakan dalam mencari belas kasihan, baginda menangis dan air mata kegembiraannya membasahi bumi dan daripadanya tumbuh bunga narsisis dan bunga ox eye. Okey, cari sendirilah bunga narsisis dengan bunga ox eye tu apa. Kan, saya dah tengok dah. Okey, bunga-bunga biasa je lah.
Kemudian Nabi Adam AS berkata kepada Jibril, apa yang harus aku lakukan sekarang? Okay. Lalu Jibril memberikan kepada Nabi Adam AS biji-bijian gandum dari syurga, buah dari pohon terlarang, dan dia menyuruhnya menyemai dan dia berkata, ia akan menjadi makananmu di masa hadapan. Okey. Selepas itu Jibril mengajar Nabi Adam AS untuk mengeluarkan besi dari batu dan membuat peralatan penternakan. Maknanya Nabi Adam dah tahu menggunakan ilmu besi. Sebab Jibril ajar. Betul tak? Macam mana nak keluarkan ayam kor tu daripada batu. So takkan keluar macam tu je kot. Kan? Tentulah nak buat ketuhar untuk cairkan dan sebagainya. Betul? So maknanya revolusi industri pun telah bermula sebenarnya. Bermula daripada Nabi Adam lagi. Okey? So yang pertama ialah untuk membuat peralatan penternakan. Alright? Dan semua yang ditaburkan oleh Nabi Adam AS tumbuh pada waktu yang sama ketika ia ditaburkan. Maknanya no waiting time. Ini kebesaran Allah SWT. Yang mustahil memang Allah boleh buat. Yang mustahil tak boleh buat, kita manusia. Alright? Kerana berkat Allah ada di atasnya. Dan Nabi Adam AS menuai dan menghentak dan menampi. Kemudian Jibril menyuruhnya mengambil 2 batu dari gunung dan dia mengajarnya bersama untuk mengisar. Dan setelah membuat tepung untuk mengisar jagung. Mengisar jagung. Mungkin tadi dia bagi jagung ataupun ni. Tapi tulisan ni dia kata untuk mengisar jagung. Dan setelah membuat tepung, dia berkata kepada malaikat itu, bolehkah saya makan sekarang? Tapi Jibril menjawab, bukan macam tu. Dan dia menunjukkan kepadanya cara membina ketuhar daripada besi. Nampak? Okey, so maknanya dah ada oven. So bila dah ada oven, kita kena faham lah maknanya teknologi itu dah bermula lah. Kan tadi macam mana dia ajar macam mana buat keluar besi daripada batu untuk buat peralatan penternakan. Sekarang ni Jibril tunjuk pula macam mana nak buat oven. Okey? Dan menunjukkan kepada cara membuat ketuhar daripada besi. Dari ketuhar inilah air banjir di Kufar mengalir. Jadi ni saya pun tak faham apa maksud banjir di Kufar ni. Dia tak sempat lagi nak cek. Mungkin pernah berlaku kot. Dan mengajarnya juga membuat dough dan membakar. So maknanya lepas tepung tu diuli, Nabi Adam diajar untuk cara-cara menggunakan dough tu tadi dan macam mana nak bake dia lah, bakar dia. Okay. Tapi Nabi Adam AS terasa lapar. Okey lah, sebab dah lepas 100 tahun kan, makanan yang daripada syurga tadi pun dah habis. Maknanya keadaan kebiasaan berada di dunia ni memang kita akan rasa lapar lah. Betul tak kan? Alright. Jadi tapi Nabi Adam AS rasa lapar dan dia berkata, biarlah aku makan sekarang. Dan malaikat itu menahan dia dan menjawab, tunggu sampai roti menjadi dingin dan basi. Maknanya tunggu sejuk dululah. Betul. Tetapi baginda tak mampu untuk menunggu lalu dimakan roti yang panas tu. Akibatnya baginda menderita sakit di perut. Ialah makan benda panas-panas kan. Seterusnya Jibril dengan perintah Allah mengeluarkan lembu dan buah-buahan daripada syurga. Daripadanya terdapat 10 jenis yang bahagian luarnya boleh dimakan. Tetapi bahagian dalamnya tidak berguna untuk dimakan. Seperti apricot, peach dan kurma. Maknanya biji tu tak dimakan lah. Boleh makan benda luar je kan. Dan ada 3 yang tak boleh dimakan langsung. Maknanya ada 3 biji buah. Tapi dia tak mention dekat sini apa dia. Kemudian dia membawa 10 lagi yang bahagian dalam dan luarnya boleh dimakan. Seperti anggur, buah ara dan apple. Jadi berkata Jibril kepada Nabi Adam AS, taburkan ini. Dan dia menaburnya. Inilah pokok-pokok yang dibawa malaikat daripada syurga. So maksud kata kalau kita tengok dekat sini, ada lebih kurang 20 jenis buah-buahan yang dibawa turun oleh Jibril. Diberikan kepada Nabi Adam untuk disemai dan ditanam untuk kegunaan manusia lah. Okay. So maksud kata kalau kita tengok daripada ayat tadi, yang ni semai je terus naik, semai je terus naik. Maknanya tak ada apa nama ni, tak ada delay. Ini kuasa Allah lah. Okay. Tapi ini sejarah. Kita bukan nak letakkan hukum jangan nak ni pula. Okay. Okay, sekarang Nabi Adam AS bersendirian di puncak di tengah-tengah Silon dan kepalanya berada di langit pertama. Matahari membakarnya sehingga semua rambutnya gugur. Dan Allah dengan belas kasihan menyuruh Jibril melepasi sayapnya di atas kepala Nabi Adam AS
Dan Nabi Adam AS kemudiannya mengecut sehingga ketinggian 60 hasta. Dan kemudian dia tidak dapat lagi mendengar suara malaikat dan di syurga. Dan ini menyebabkan baginda sedikit tertekan lah. Maknanya tinggi tak tinggi lah dulu masa Nabi Adam ada tu. Mula-mula turun ke bumi tu kan. Jadi bila dah jadi macam tu, itu yang jadi 60 hasta. Jadi memang betul lah. Kalau kita tengok kitab-kitab lama kan, dalam bahasa Melayu pun banyak yang menceritakan tentang 60 hasta. Okey, kemudian Allah berfirman, aku telah menjadikan dunia ini penjara bagimu. Tetapi aku mengirimkan kepadamu sebuah rumah batu permata dari syurga, supaya engkau dapat masuk dan berjalan mengelilinginya, dan di dalamnya menemukan ketenangan bagi hatimu. Kemudian dari syurga turun rumah yang dikunjungi. Maknanya dah siap lah rumah tu kan, turun seketul lah. Dan ia diletakkan di tempat sekarang berdiri Mekah. Batu hitam yang ada pada asalnya berwarna putih dan bersinar. Ia diletakkan di dalam rumah delima. Sesiapa yang melihat ke arah itu dari 10 parasang, iaitu 60 km. Parasang ni kalau ikut bacaan dia adalah, orang dulu-dulu kan dia berjalan kaki kan. Jadi satu parasang tu lebih kurang 6 km. Jarak dia satu parasang 6 km. Jadi kalau 10 parasang maknanya lebih kurang 60 km. Dapat melihat cahaya rumah itu bersinar seperti api ke langit. Dan di tengah-tengah cahaya merah itu bersinar batu putih seperti bintang. Selepas itu Jibril membawa Nabi Adam AS ke rumah itu supaya dia boleh pergi berarak mengelilinginya. Maknanya Kaabah lah kan. Semua tempat di mana kakinya berpijak menjadi oasis yang menghijau. Dengan sungai-sungai dan banyak bunga dan pokok. Tetapi semua saluran di antaranya tandus. Okey. Kita tahu tadi cerita awal Nabi Adam diajar oleh Jibril untuk keluarkan biji besi, buat peralatan, bina oven, kisar tepung, kisar jagung jadi tepung, dan buat roti dan sebagainya. Itu di Ceylon, maknanya di Sri Lanka. Tapi kalau kita tengok yang ni, Jibril membawa Nabi Adam AS ke rumah tu. Jadi maknanya ada satu perjalanan lah kalau kita tengok di sini kan. Jadi maknanya kalau kita tengok tu dekat mana berpijak semua dia jadi oasis yang menghijau dengan sungai-sungai air dan banyak bunga dan pokok. Maknanya tumbuh subur dan segar. Dunia yang ketika tu mungkin tandus, dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala tu tadi, dunia jadi segar. Okay? Alright. So, Jibril mengajar Nabi Adam alaihissalam cara mengerjakan haji. Dan jika sesiapa sekarang ini pergi ke sana, dia perlulah mengikuti kursus. Biasalah kursus haji kan? Kursus haji, kursus umrah. Jadi maknanya, Nabi Adam diajar oleh Jibril alaihissalam. Okey. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertemu semula dengan Siti Hawa dan mereka bergembira bersama. Dan dia kembali bersamanya ke Ceylon. Sekarang pada masa itu tidak ada pasangan lain di dunia selain Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan tidak ada rumah lain selain rumah batu delima. So, mana rumah batu delima tu tadi ialah Kaabah kan, yang diletakkan batu putih tu tadi. Okey. Tadi bila dah jumpa balik, ialah bila buat haji kan mesti kena ada bermalam di dipanggil malam dia apa tu? Allah lupalah pula, astagfirullahalazim, Allahumma shalli ala Muhammad. Arafah. Payah betul. And time tak nak mengingat tu lah, lupa tak? Okey. Alright. Tapi tak apa. Jadi maknanya bertemu And then lepas tu Iblis telah berdoa kepada Allah agar dia dibenarkan hidup sehingga Israfil meniup sangkakala terakhir. Sama macam cerita sebelum ni lah kan. Jadi bila dia tengok Allah Ta'ala doa ampunkan Siti Hawa, ampunkan Nabi Adam AS, jadi dia mungkin rasa dia pun boleh lah. Tapi masalahnya seperti mana ada dalam Quran, dalam banyak-banyak surah, bila disuruh sujud, dia tak mau sujud. Jadi tak mau sujud, tak ada pengampunan lah. Betul tak kan? Alright. Dan dia bertanya ini, kerana mereka yang hidup apabila sangkakala itu berbunyi tidak akan mati lagi. Kerana maut akan dibawa masuk dalam rupa seekor domba ataupun kambing.
dan akan disembelih, dan apabila maut disembelih maknanya tiada seorang pun yang akan dapat mati. Ini mati sekali sahaja. Masuk syurga hidup selama-lamanya, masuk neraka kena seksa selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi Allah Ta'ala berkata, aku memberimu masa sehingga semua makhluk mesti mati. Maknanya sampai hari akhirat lah, no? Kemudian Iblis berkata, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku dari jalan yang benar, demikian juga aku akan menyesatkan orang-orang yang telah engkau jadikan. Boleh pula dia cakap macam tu. Bagaimana engkau telah menyesatkan aku dari jalan yang benar. Padahal kesombongan kan. Kesombongan. Yalah, kita pun ada juga kesombongan kan. Apa dia, aku lebih baik pada dia. Betul tak? Itulah kesombongan iblis sebenarnya. Okey. Dan dia telah mengambil dari saya ada okey, syaitan pergi kepada manusia dan berkata kepadanya, Tuhan telah mengusir saya dari syurga dan dia tidak akan kembali ke sana. Dan dia telah mengambil dari saya kedaulatan dunia ini untuk memberikannya kepadamu. Mengapa kita tidak boleh berkawan dan bergaul bersama? Dan saya boleh menasihati anda tentang kebimbangan anda. Jadi maknanya selepas jumpa Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala kata okey, kau boleh buat sampai hari kebangkitan. Jadi mungkin dia juga pergi jumpa Nabi Adam AS. Since aku pun kena halau daripada syurga, kau pun kena halau daripada syurga, kita pun berada dekat bumi ni lah. So bumi ni dah Tuhan punya, why not kita berkawan? Yalah, pada masa tu pun tak ada orang lain kan. Dan Nabi Adam berfikir dalam hati, saya mesti menjadi teman yang satu ni, tapi saya akan menggunakan dia. Lalu baginda membiarkan dia menjadi kawannya. Jadi maknanya ada kisah jugalah yang berlaku dekat sini kan. Tetapi berlaku perbuatan khianat syaitan kepada Nabi Adam. Yang pertama, setiap anak Adam melalui Hawa mati ketika dilahirkan. Maknanya kalau kita tengok daripada sini, ada 3 kali. Hawa mengandung untuk keempat kalinya, dan Iblis berkata kepada Adam, saya percaya yang ini akan menjadi tampan dan akan hidup. Jadi Nabi Adam berkata, yes, saya bersependapat, jawab Nabi Adam. Jika apa yang kata itu benar, kata Iblis, berikan anak itu kepada saya. Nampak? Ini memang kalau kita tengok dalam cerita-cerita hantu ke apa ke kan, dia buat perjanjian syaitan kan. So dia berkawan dengan kita, dia takkan free punya, tak mungkin. Kan jin-jin pun apa, mesti dia nak, orang kata apa, mesti dia nak balasan, betul tak kan? Kenalah bagi apa benda, bagi makan lah, telur lah. Akhirnya lalah sekali, kita disapunya, betul. Dan sampai ke akhirat besok, dia berlepas tangan. Kita juga untuk. Dan bila anak tu dilahirkan, maknanya sempurna lah. Okay? Jadi walaupun baginda dah bertaubat dari janjinya yang tergesa-gesa dahulu, tetapi sebab Nabi Adam ni dia okeylah, aku bagi juga. Dia bagi juga. Tetapi anak itu tak dinamakan Abdullah, tetapi dia disebut Abdul Haret ataupun hamba Haret. Maknanya hamba, bukan hamba kepada Tuhan kan. Dia hamba kepada Haret. Haret ni tak tahu siapalah. Mungkin syaitan tu punya nama ke, wallahualam. Tapi hidup tak lama. 2 tahun lepas tu dia mati. Okey, jadi maknanya sejak daripada hari tu memang ada syaitan yang menjadi sekutu dalam urusan manusia. Sampai sekarang pun ada kan. Sebab tu sihir-sihir tu masih berlaku. Alright. Jadi kalau nak ikut, sampai situ saja sebenarnya kisah Nabi Adam bertaubat ni tadilah. Kalau kita tengok selepas pada tu sebenarnya ada banyak kelahiran, dan dalam bacaan-bacaan yang lain pun kalau daripada segi Al-Quran tak banyak, daripada surah Al-Maidah ayat berapa 27 sampai 32 itu menceritakan tentang Habil dan Qabil. Tetapi kalau kita pergi jauh lebih ke dalam seperti mana Imam At-Tabari buat, jadi dalam kitab Talmud, orang Yahudi lah Genesis, Taurat ataupun dipanggil Torah, dan dalam Old Testament, New Testament dan juga sebahagian daripada Bible ada menceritakan banyak sikit lah. Of course sebab Nabi-Nabi dulu kan banyak daripada Yahudi kan, so kita boleh ambil sebagai rujukan ajalah. Alright. So
kita akan masuk Habil dengan Qabil selepas ni. Itu pun sebenarnya banyak persoalan juga sebab kalau ikut bacaan yang berlaku even pensyarah Dr. Solehah kan, dan juga kitab-kitab Samawi yang lain memang ada sebut jarak antara satu kelahiran dengan satu kelahiran adalah lebih kurang 9 hingga 18 tahun. 12 hingga 18 tahun. Ada juga dalam Bible kata 9 tahun jarak dia. Ini tertulis apabila Qabil dikatakan berumur Nabi Adam selepas taubat, Nabi Adam 70 tahun dan Habil 77 tahun. Tetapi dalam Genesis kata beza diorang adalah lebih kurang 10 tahun, iaitu seorang 127 tahun, seorang lagi 137 tahun semasa hendak dikahwinkan. So jadi yang itu nanti kita akan masuk sikit dalam kisah Habil dan Qabil, dan saya rasa kisah itu sangat popular. Sebenarnya semua kitab Samawi ada bercerita tentang Habil dan Qabil ni jugalah. Alright, jadi insyaAllah kita bertemu lagi selepas ni. So kali ni pendek aja sebab yalah kisah pun pendek, tapi nak buat translation dia panjang lah, saya ambil 3 minggu ni Jadi untuk Habil dan Qabil pun sebenarnya pun tak habis lagi. Jadi insyaAllah kalau tak ada haral mungkin lagi insyaAllah lagi 2 minggu kita akan jumpa. So semua yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pembikinan video ni tadi semuanya datang daripada saya sendiri. Jadi saya mudah-mudahan mendapat kebaikan pada semua viewers yang dekat luar sana. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.